Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila ruhi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila ruhi kafatil anbiya'i wal mursalin wa awliya'illahi as-salihin والعلماء العاملين والقراء وإمة الحديث والسرين الصالحين وساداتنا الصوفية المحققين وإلى روح مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sekali lagi kita diberi kesempatan dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat hadir dalam majlis yang kita harapkan rahmat, kita harapkan sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan satu tanggungjawab penting dalam hidup kita, iaitu kita mempelajari i'tiqad yang sahih menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana pernah kita sebutkan dahulu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Di hari akhirat nanti ada wajah-wajah yang dijadikan putih berseri dan ada juga wajah-wajah yang dijadikan hitam legam. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam tafsirnya menyebutkan bahawa wajah-wajah yang dijadikan putih berseri itu adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Allahumma ja'alna minhum. Manakala wajah-wajah yang dijadikan hitam legam itu adalah dari kalangan Ahlul Bid'ati wad Dhalalah. Itu orang-orang yang disebutkan Ahlul Bid'ah dan juga ad-Dhalalah, orang yang sesat. Al-bid'ah maksudnya yang mengadakan sesuatu perkara yang tidak ada asasnya, tidak ada asalnya dalam agama, serta tidak diijtihadkan oleh mana-mana imam mujtahid. Kerana imam mujtahid ni bila dia berijtihad, dia berijtihad berdasarkan pada dalil-dalil. Dan dalil-dalil ni kita tahu ada dalil-dalil yang disepakati seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan juga ada dalil-dalil yang tidak disepakati. Istihsan, istishab, uruf, masalih mursalah dan macam-macam lagi lah, yang semua itu dipelajari dalam usul fiqh. Jadi Ahlul Bid'ati wad Dhalalah ni lazimnya merujuk kepada mereka yang mengadakan sesuatu bid'ah di dalam akidah, seperti golongan Murji'ah, golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Qadariyah, golongan Jabariyah, golongan Mu'tazilah dan berbagai-bagai firqah lagi. Yang mana dalam hadis-hadis Nabi SAW ada diriwayatkan bahawa umat Islam ini, iaitu umat Nabi Muhammad SAW ini akan berpecah kepada 73 golongan. Semua golongan itu masuk ke neraka kecuali satu. Jadi yang dikatakan satu itu
Apabila ditanyakan oleh para sahabat, siapakah golongan yang satu itu, Nabi SAW menyebutkan, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabat aku ikut. Dalam kitab Al-Milal wal Nihal karangan Al-Imam Asy-Syihristani, dia menyebutkan suatu riwayat bahawa Nabi SAW secara spesifik menyebutkan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Allahumma ja'alna minhum wa la taj'alna min ahlil bid'ati wad dhalalah. Amin. Jadi kita menjalankan tanggungjawab apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita duduk di sini untuk memenuhi tanggungjawab yang pertamanya dituju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudiannya oleh kita. Jadi kita datang ni untuk tahu, untuk belajar berkaitan dengan tauhid yang asasnya ialah la ilaha illallah. Jadi kita sambung perbincangan kita daripada kitab Perisai bagi sekalian mukallaf yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan kita tahu bahawa kitab ini merupakan syarah kepada matan Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad At-Tahawi. Dan kita telah masuk membincangkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang indah, ataupun disebut Al-Asma'ul Husna, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan, inna lillahi azza wa jalla 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Barang siapa yang menghafaz akan dia, nescaya masuk ia ke dalam syurga serta sekalian yang mula-mula masuk. Maksudnya siapa yang menghafaz nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 ini, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Jadi Imam Al-Ghazali ada membahaskan tentang perkara ini dalam kitab dia Al-Maqsadul Asna, Syarah Asma'illah Al-Husna. Jadi antara yang dimaksudkan dengan menghafaz nama-nama Allah Ta'ala ini bukan sekadar menghafaz nama-nama itu sahaja, tetapi yang lebih tinggi daripada itu ialah dengan menjadikan nama-nama tersebut sebagai pakaian kita. Dalam tiga kata lain, dijadikan dia sebagai akhlak dalam kehidupan kita. Kerana nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu boleh kita jadikan dia sebagai akhlak kita, sesuai dengan makam ubudiyah kita, makam kehambaan kita. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman contohnya, boleh kita serap dalam hidup kita, menjadikan kita orang yang mempunyai sifat kasih sayang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ataupun dalam satu riwayat lain dikata yarhamkum man fis sama, dengan sukun, dengan tanda mati. Orang-orang yang berkasih sayang itu disayangi oleh Tuhan yang Maha Penyayang, Ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Maka sayangilah, kasihilah mereka yang ada di muka bumi ini. Manusiakah, binatangkah, tumbuh-tumbuhankah? Nescaya kalian akan disayangi oleh mereka yang ada di langit. Mereka yang ada di langit maknanya penduduk-penduduk langit, para malaikat, apa sahaja penduduk-penduduk langit akan mengasihi kita. Jadi sebab kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tu ialah apabila kita mengasihi sesama kita, khususnya kita sesama kita orang beriman. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Wallazina ma'ahu, dan mereka yang bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Maknanya tegas pada prinsip dengan orang-orang kafir. Kemudian ruhama'u bainahum, bersama-sama dengan orang beriman, mereka bersifat kasih sayang. Begitu juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Maksudnya barang siapa yang berpaling daripada agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dia boleh menggantikan
dengan satu kaum lain, di mana sifat-sifat kaum ni pertama antara lain disebutkan dalam Quran, yuhibbuhum, Allah Ta'ala mencintai mereka, wa yuhibbudah, dan mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sifat dia yang lain, azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin, mana mereka bersifat azillah. Azillah ni maksudnya mereka bersifat merendah diri sesama orang beriman. Itu adalah natijah daripada sifat kasih sayang. Macam ayat kita sebut di awal tadi tu, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Dalam ayat ni sebut azillatin alal mu'minin, merendah diri sesama orang beriman. A'izzatin alal kafirin, bersifat izzah, ada rasa kemuliaan terhadap orang-orang kafir. Mulia dalam kata lain, kemuliaan iman, kemuliaan Islam. Tidak merasa rendah diri sebagai seorang mukmin. Natijah daripada kita merendah diri kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan datangkan izzah dia dalam diri kita sebagai orang beriman. Sebab tu dalam satu kisah ada diceritakan bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia dalam satu perjalanan dia sampai ke satu kampung, satu penempatan, dan di penempatan itu ada binatang ganas, binatang buas. Wallahu alam, tak tahulah, singa ke apa kan, di kampung tu, yang menyebabkan penduduk kampung tu rasa takut, gempar lah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia turun daripada tunggangannya, lalu pergi kepada binatang buas tersebut dan dihalau sahaja dengan tongkatnya. Dan binatang tu pun lari. Kalau singa tu mana, singa tu lari macam tu je kan, takut dengan Sayyidina Abdullah bin Umar. Lalu ditanyakan kepada Abdullah bin Umar dengan rasa heran, tuan boleh menghalau binatang ni macam tu saja, macam halau kucing kan? Dia kata, barang siapa yang dalam dirinya itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makhluk-makhluk lain tu takut kepadanya. Binatang buas yang kita takut tu pun akhirnya jadi takut kepada kita akibat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi izah kita sebagai orang beriman ini adalah natijah daripada kita rasa rendah diri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita merendah diri depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita merendah diri sesama orang beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada izzah dalam pandangan orang-orang kafir, ada haibah. Falillahil izzatu jami'a, bagi Allah SWT lah izzah seluruhnya. Ini kita kena faham. Sebab tu dalam satu hadis sebutkan, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bersifat tawadhu' kerana Allah, maka Allah Ta'ala tinggikan kedudukannya. Makin dia tawadhu' kerana Allah, makin tinggi kedudukannya, makin mulia. Jadi kita nak dapat kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah, maka kenalah merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan merendah diri kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat rahman kita boleh guna dalam pakaian, dalam hidup kita, menjadikan kita orang yang berkasih sayang. Saya suka mengulang kisah-kisah yang berkait dengan ini. Contohnya kisah yang kita semua tahu dan sebutkan hadis-hadis Nabi SAW tentang seorang wanita pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing. Dia bagi minum tu kerana sifat kasihan dia kepada anjing tadi tu. Lalu kerana itu Allah SWT mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan dia. Dan kisah yang lain pula dalam hadis ceritakan tentang seorang wanita ahli ibadah yang berpuasa di siang hari, qiyam di malam hari, bangun malam, melakukan tahajud, tapi dia ada seekor kucing yang dikurung, tidak diberi makan. Sudahlah tidak diberi makan, tidak pula dilepaskan kucing itu untuk dia cari makan sendiri. Lalu kerana itu kucing itu mati, kelaparan, dahaga. Lalu Allah SWT tak pandang segala ibadah dia. Kerana apa? Kerana ibadah dia tu tidak menatijahkan sifat rahmah.
Ibadah tu tak menatijahkan sifat rahmah. Ibadah ni sepatutnya menatijahkan sifat ubudiyah. Ubudiyah ni sifat kehambaan. Ibadah tu perbuatan kita tu. Semayang kita tu ibadah, puasa kita tu ibadah, zakat kita tu ibadah, sedekah kita tu ibadah. Tapi apakah matlamat daripada ibadah yang kita buat tadi tu? Matlamat daripada ibadah yang kita buat tadi tu takwa lah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah kalian akan Allah yang menjadikan kalian dan yang menjadikan orang-orang sebelum pada kalian, moga-moga kalian bertakwa. Jadi matlamat daripada ibadah kita tadi supaya natijahnya takwa. Dan takwa itu adalah sifat bagi seorang hamba Allah SWT. Maksudnya takwa tu sifat kehambaan. Dan cerminan sifat kehambaan tadi itu ialah sifat rahmah tadi. Sifat kasih sayang tadi itu. Dia rasa rahmah, dia rasa kasih sayang. Jadi ibadah yang tidak menatijahkan sifat kasih sayang ataupun tidak menatijahkan sifat ubudiyah, maka itu artinya dalam ibadah kita tu ada masalah. Dalam ibadah kita tu ada kecacatan. Boleh jadi niat kita tu tak kena. Niat kita tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita tu bukan kerana Allah. Dalam ibadah kita tu ada masalah. Kadang-kadang ada orang beribadah tapi ibadah tu menatijahkan sifat angkuh, sifat sombong, sifat takabur. Maknanya ibadah dia tu bagaimana? Kan? Ibadah dia tu bagaimana? Dia jadi seperti ibadahnya iblis, wal iyaz billah. Iblis dia beribadah. Tapi ibadah iblis tu menatijahkan sikap istikbar. Kan? Istikbar maknanya sifat angkuh, memandang rendah kepada yang lain, memandang rendah kepada Adam. Kenapa? Kerana Adam dijadikan daripada tanah. Asjudu liman khalaqtahu tina. Dia bantah Allah Subhanahu Wa Taala. Bantah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat ubudiyah ni menyebabkan kita istislam, kita menerima, kita tunduk dan patuh, kita menyerah. Sami'na wa ata'na, kan? Kami dengar dan kami taat. Tapi iblis, bila Allah Ta'ala perintahkan sujud, dia sebut asjudu liman khalaqtahu tina. Apakah aku seharusnya sujud kepada orang yang kau jadikan daripada tanah? Kenapa? Kerana dia sebut dalam Quran disebutkan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api. Kau jadikan dia daripada tanah. Jadi iblis ni sebenarnya dia berfikiran materialistik. Kenapa? Kerana dia lihat aspek luaran. Dia tengok aspek luaran. Dia tengok aspek kejadian aku. Aku ni daripada api. Material aku ni daripada api. Material makhluk dah lah baru, kan? Adam tu kan makhluk baru. Dijadikan pula daripada tanah. Iblis senior. Kan? Iblis senior. Adam junior. Jadi biasa benda ni berlaku. Senior dia rasa lebih baik daripada junior. Itu yang biasa jadi ragging tu. Senior ragging junior. Itu mentaliti yang memang dah berlaku sejak zaman Allah Ta'ala jadikan Adam. Adam dihina, dipandang hina. Kenapa? Kerana tadi ibadah iblis tadi tu tidak menatijahkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila dia buat salah, dia buat dosa, bukan menambahkan lagi rasa takut dia kepada Allah Ta'ala, menambahkan lagi sikap dendam kesumatnya terhadap Adam. Kerana apa? Bila dia buat dosa, bila dia kan dah dijamin neraka oleh Allah SWT. Dan dia menyalahkan siapa? Dia menyalahkan Adam. Dan dia berjanji dia nak sesatkan Adam dan anak cucunya. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nescaya akan aku sesatkan mereka semua, anak-anak Adam ni aku sesatkan. Tapi ada kecuali, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang diikhlaskan hati mereka. Allahumma ja'alna minhum wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Jadi itulah antara yang kita nak sebut di sini. Kenapa kita baca nama-nama Allah ni, supaya bukan sekadar kita boleh kenal Allah melalui nama-namanya, tetapi selanjutnya dalam praktisnya, dalam amalannya, kita dapat terjemah nama-nama Allah Ta'ala tu dalam akhlak kita seharian. Kita baca nama Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Imam Al-Ghazali kata nama Allah Ismul Jalalah ataupun Ismul Jalalah. Siapa yang menghayati nama Allah Ismul Jalalah tadi tu, maka Allah SWT jadikan dia insan yang memiliki jiwa yang merdeka. Kerana apa? Ubudiyah tu hanya tertumpu kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dia tidak jadi hamba kepada sesiapa, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak jadi hamba kepada dirinya, dia tak jadi hamba kepada makhluk, tapi dia jadi hanya hamba kepada Allah SWT. Sebab tu para sufi ni kadang-kadang dia mengajar kita, para masyayikh dalam tarekat-tarekat tasawuf ni, dia mengajar setengah murid itu dengan zikir isim mufrad, Allah, 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 sama ada secara jahar dengan sebutan ataupun secara khafi dalam hati. Allah, 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 Allah. Supaya apa? Supaya hati itu dapat inqita' ilallah bil kulliyah. Dapat sepenuhnya memberi tumpuan kepada Allah Subhanahu Taala. Dan diputuskan ikatan hati itu daripada dunia ni, daripada aghyar, daripada berbagai-bagai makhluk. Hati itu dapat ditumpukan, dapat jamak, makna hati itu dapat ditumpukan kepada Allah Subhanahu Taala. Hati manusia ni dia ibarat cermin, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Hati manusia ni ibarat cermin. Cermin ni macam mana? Cermin ni dia ada dua sisi, betul Cermin yang kita selalu buat make up tu, kita tengok muka kita tu bercermin tu, dia ada dua sisi. Sisi yang mana kita menghadap tu, yang reflect muka kita. Satu lagi yang belakang. Yang belakang tu dia tak boleh reflex, Yang belakang tak boleh reflex. Baik. Jadi cermin tu maknanya dia hanya boleh menghadap kepada satu sisi. Dia tak boleh menghadap kedua-dua. Makna dalam hati ni dia tak boleh ada dua, Allah dan makhluk. Imma Allah ataupun imma makhluk. Jadi hati dihadapkan kepada Allah ataupun dihadapkan kepada makhluk. Cermin ni juga, kita biasa bercermin pada cermin yang sifatnya sempurna, tak pecah. Kalau cermin pecah, apa jadi? Kita tak boleh refleks wajah kita, Cermin tu tak boleh merefleks wajah kita dengan sempurna. Dia jadi pecah belah, dia jadi pecah-pecah. Macam tu juga bila hati kita tu pecah. Pecah dalam kata lain, hati kita tu ada macam-macam. Dalam hati kita ni ada macam-macam. Ada kerja, ada anak, ada isteri, ada lapar, macam-macam dalam hati kita ni, yang menyebabkan hati kita tu tak boleh nak reflect nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Tak boleh nak bagi tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan sempurna. Jadi cara yang diajarkan oleh ulama tasawuf ni, bagi hati ni boleh tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dengan membanyakkan ingatannya kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya pada setiap pagi dan setiap petang. Mana setiap pagi tu makna sepanjang siang, setiap petang tu makna sepanjang malam. Pagi tu mewakili siang, petang tu mewakili malam. Membanyakkan zikir tu sifat orang beriman. Jadi dia merupakan suatu tuntutan syahadah. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Selepas itu pasti ada perintah. Perintah dia apa? Uzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak. Perintah zikir memang dia datang dengan zikir yang banyak. Zikir dengan zikir yang banyak tu sahajalah baru menyebabkan hati tu dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada Allah. Tapi orang munafik, Allah Ta'ala sifatkan sebaliknya.
Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka orang munafik ni bangun dirikan solat, mereka bangun malas-malas. Mereka tidak melakukan itu melainkan sekadar untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingati Allah Taala melainkan sedikit sekali. Jadi sifat orang beriman banyak mengingati Allah, sifat orang munafik sikit sangat ingat Allah. Lalu bagaimana pula dengan keadaan orang yang memang menolak amalan zikrullah, menentang zikir? Hanya orang-orang kafir saja yang buat benda tu. Syaitan memang dia tak suka zikir ni. Syaitan dia tak suka zikir. Sebab tu kenapa antara illah arak tu diharamkan, arak judi tu diharamkan, apa dia? Salah satunya ialah kerana dia mencegah orang beriman tu daripada zikir dan juga daripada solat. Illah dia, tujuan. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala haramkan arak. Memang kita biasa baca, kalau kita baca kata sebabnya memabukkan. Tapi sebenarnya ada illah lain. Itu salah satu, tapi ada illah lain, ada sebab lain. Sebabnya ialah kerana dia mencegah orang daripada ingat Allah. Kerana apa? Itu kerja syaitan. Dan syaitan tidak ada kerja lain melainkan supaya orang tidak ingat Allah. Bila orang tidak ingat Allah, maka dia dapat peluang untuk jadi sahabat kepada orang yang lalai ni. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang melalaikan diri daripada mengingati Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitan, Allah Ta'ala akan datangkan baginya itu syaitan yang akan menjadi teman dalam hidup dia. Macam mana kita boleh bersahabat dengan syaitan? Punca dia ialah apabila kita memutuskan hubungan kita dengan Allah, iaitu dengan bersifat lalai, dengan melakukan maksiat. Bila kita dah lalai, syaitan masuk, dia goda kita, dia motivate hawa nafsu kita, menyebabkan kita melakukan maksiat. Bila kita melakukan maksiat, kita buat dosa. Tapi usaha syaitan ni akan gagal apabila kita balik ingat Allah. Sebab tu disebutkan bahawa usaha syaitan, dalam riwayat disebutkan bahawa syaitan ni usaha dia akan gagal bila kita istighfar. Bila kita sebut la ilaha illallah. Itu amalan, antara amalan yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau seorang itu nak bertaubat, maka perbanyakkan ucapan la ilaha illallah selain daripada ucapan istighfar. Itu kita kena tahu. Jadi antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dah sebut beberapa nama, tapi hari ini kita tengok satu daripada nama-nama tersebut. Antara beberapa nama yang disebutkan di sini dalam muka surat 37 lah, kalau tuan-tuan tengok dalam buku tu. Al-Bari'u. Maksud Al-Bari'u di sini diterjemahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, yang menyembuhkan daripada segala penyakit. Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan segala penyakit. Sebab penyakit tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala lah yang menyembuhkan. Tak ada penyakit melainkan pasti Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ubatnya. Termasuk yang kita kata tak ada ubat. Contoh AIDS, orang kata bukan tak ada ubat, belum jumpa ubat dia. HIV yang belum jumpa, maknanya ada tapi belum jumpa. Kan Nabi sebut yang tak ada ubat ni apa dia? Mati. Tak ada ubat, dia mati. Mati tu sendiri dah jadi ubat sebenarnya. Sebab bila penyakit dah tak ada ubat, akhirnya mati. Sembuhlah orang tu daripada penyakit. Tak adalah orang tu bila dia masuk kubur dia kena sakit lagi. Kan? Dah kena kanser, meninggal sebab kanser tu, masuk kubur kena kanser lagi kat dalam kubur tu. Mengadu pula kat muka nakir. Janganlah, jangan soal aku kanser ni. Tak ada. Habis-habis mati. Mati tak ada ubat. Mati pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini yang menyembuhkan segala penyakit. Sebab tu kita biasa sebutnya bila orang sakit apa? Syafahullah. Bagi orang lelaki lah, syafahullah. Syafaqallah. Moga Allah menyembuhkan kamu. Syafahullah. Moga Allah menyembuhkan dia.
Syafa'ah Allah, moga Allah Ta'ala menyembuhkan dia bagi perempuan. Syifa, syifa ni penyembuh. Al-Musawwiru, yang 13, Al-Musawwiru, yang mengindahkan segala rupa yang direka dan yang menghiasinya. Kan dalam ini maksudnya Allah Ta'ala mengindahkan segala rupa yang direka dan yang menghiasinya. Jadi musawwir ni pada perkataan surah. Surah ni rupa, rupa paras. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala yang memberikan kita rupa paras. Kan kita biasa ingat dalam doa kita baca dalam sujud sajadah. Ingat tak? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Kan? Khalaqahu wa sawwarahu. Aku sujudkan wajahku kepada dia, kepada Tuhan yang khalaqahu, yang menjadikan wajahku ini. Dia jadikan. Kemudian wasawwarahu, dia yang memberikan rupa paras pada wajah tu. Wa syaqqa sam'ahu, yang memberikan pendengaran, telinga menjadikan kita mendengar. Wa basarahu, dan juga memberikan penglihatan. Sebab telinga dan penglihatan ni pada wajah kita. Nah, wasawwarahu. Kemudian Al-Ghaffar, yang sangat mengampuni dosa hamba-Nya. Al-Ghaffar ni dengan wazan fa'al. Ghaffar ni maksudnya sangat mengampunkan dosa-dosa. Kalau dia bukan sekadar ghafir, tapi dia Ghaffar, sangat mengampunkan dosa-dosa. Maknanya berulang kali pun kita buat dosa, namun dia tetap mengampunkan. Tuhan tak pernah jemu mengampunkan dosa hamba-hamba-Nya. Sebab Tuhan tak pernah jemu selagi kita tak jemu. Maknanya bila kita buat dosa, cepat-cepat kita beristighfar. Sebab memang manusia, Allah Ta'ala jadikan manusia tu tak lepas daripada dosa. Hanya para Nabi sahaja yang Allah Ta'ala jaga. Kita bukan malaikat dan kita bukan para Nabi, dan tak ada manusia yang kata dia tak berdosa. Sebab tu ada satu kisah disebutkan dalam kitab Injil. Kisah ni ada, kalau kita tengok dalam Bible pun ada. Kisah satu ketika di zaman Nabi Isa AS lah, ada seorang wanita ni, seorang penzina. Wanita ni penzina. Dan dalam hukum Taurat, bahawa orang yang melakukan zina ini hukumnya adalah rejam. Jadi wanita ni memang kerja dia, dia seorang pelacur, jadi kerja dia berzina. Lalu dia dikejar oleh orang ramai, oleh masyarakat Bani Israel. Ini berlaku pada zaman Nabi Isa. Dia dikejar. Dia dikejar. Akhirnya perempuan ni lari. Sampai kat tempat di mana Nabi Isa sedang duduk. Dia sedang duduk. Lalu orang ni pun bertanyalah kepada Nabi Isa. Dia kata, wahai Rabbai, dia istilahkan Rabbai. Wahai Rabbai, wahai Tuan. Rabbai ni maksud ulama lah, ulama orang Yahudi. Wahai Rabbai, dia ni pelacur, dia berzina, dia ni perlu dihukum, perlu direjam. Lalu Nabi Isa buat apa? Nabi Isa dia buatkan garisan. Ni perempuan, ni orang ramai, dia buat garisan. Dia pegang batu. Kemudian dia kata kepada orang ramai tu, dia kata, siapa yang tak pernah melakukan dosa dalam hidupnya, maka biarlah dia yang pertama sekali melemparkan batu kepada wanita ini. Siapa yang tak pernah melakukan dosa dalam hidupnya, maka biarlah dia orang pertama yang melemparkan batu kepada wanita ini. Agak-agak ada tak? Agak-agak ada tak? Tak ada lah, memang tak ada. Kerana tak ada siapa yang tidak melakukan dosa. Jadi orang pun terfikir juga, aku ni nak lempar orang berdosa, memang orang tu melakukan dosa kan? Seolah-olah orang yang nak melemparkan tu dia sendiri merasakan dia tak pernah dosa.
dia sendiri bebas, suci daripada dosa. Makna yang dia buat tadi tu, dia orang ni nak hukum perempuan ni bukan sangat kerana ikhlas pada Allah Ta'ala, tapi lebih kepada tak puas hati ke apa ke, lebih kepada nafsu mereka. Jadi akhirnya orang pun berfikir, betul ke aku? Mana tak buat dosa, aku buat dosa juga. Ternyata lebih besar daripada dosa perempuan tu. Akhirnya dia pun, orang-orang ni pun tinggalkan perempuan tu, biarkan saja. Bukan maknanya Nabi Isa ni memandang remeh pada dosa, bukan tu maksud dia. Maksudnya kita beri peluang kepada orang untuk bertaubat. Ini sesuai dengan syariat zaman Nabi Isa lah. Sebab Nabi Isa ni dia punya metod dakwah dia macam tu. Sebab tu bila kita ada orang buat dosa, kalau macam kita lah, kalau kita buat dosa, Allah Ta'ala tutup dosa-dosa kita. Jangan kita pergi cerita, kita iklan kat Facebook, kat Twitter, kat mana lah kita cerita malam tadi aku buat ni. Kita expose dosa kita. Tu satu dosa, tak boleh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah tutup kesalahan kita. Maka seharusnya kita jaga tutupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Tu satu. Tu dengan diri kita sendiri. Tapi bagaimana pula dengan orang lain? Mana kalau orang lain, bila kita nampak aib orang, maka kita berusahalah untuk tutup aib orang tersebut. Jangan dibuka-buka, jangan didedah-dedah. Jangan didedah-dedah. Kita tutup. Kita kalau nak beritahu dia pun, kita beritahulah dia secara peribadi, kita cakap kat dia. Cakap kat dia baik-baik. Jangan gini. Sebab apa? Kita bagi peluang kepada dia bertaubat. Allah Ta'ala bila dia tutup dosa kita ni, salah satunya bagi peluang kepada kita bertaubat. Kan bila Ma'is datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia melakukan zina. Rasulullah tanya, boleh jadi kau ni cium-cium je kot? Kan? Boleh jadi kau ni cuma peluk-peluk je kot? Nabi yang bagikan alasan. Nabi bagikan alasan kepada Ma'is. Ma'is bersungguh kat, aku buat dia Rasulullah. Kan? Nabi bagi alasan. Sampai Nabi akhirnya pegang tangan Ma'is tu, bawa tunjuk kepada sahabat, wahai sahabat, bukankah Ma'is ni gila? Nabi nak bagi satu alasan supaya Ma'is ni tak kena hukum. Sahabat-sahabat kata, wahai Rasulullah, bahkan dia ni waras, sebab sahabat mungkin tak clear kan. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi alasan kepada Ma'is supaya ini urusan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu bertaubatlah bersungguh-sungguh. Kerana Allah Ta'ala tu Ghaffar, Maha pengampun, sangat-sangat pengampun. Tapi akhirnya dihukum juga. Begitu juga kisah wanita yang kita disebut wanita daripada suku Al-Ghamidiyah. Daripada suku Al-Ghamidiyah, dia tidak sebut nama lah. Juga macam tu. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi peluang kepada perempuan tu untuk bertaubat. Tidak terus asal tangkap terus dihukum, terus laksanakan hudud hukum dan sebagainya, tak. Dia bagi peluang dia bertaubat. Sebab hudud tu tujuan dia ialah supaya timbul rasa gerun, orang tak buat dosa. Itu satu. Kedua, nak menjatuhkan hukum dalam hudud pun bukan mudah. Asal nampak je orang buat salah terus tangkap dan terus laksana, tak semudah tu. Tapi hudud ni dia ada proses dia. Kalau ada keraguan yang sedikit pun dapat menyebabkan sesuatu hukum tu tak terlaksana. Nak mencari 4 orang saksi yang adil, yang betul-betul adil. Kemudian yang menyaksikan betul-betul perbuatan. Kalau sekiranya zina, maknanya menyaksikan betul-betul perbuatan zina tersebut. Bukanlah satu perkara yang mudah sebenarnya. Jadi hudud ni lebih ke arah nak mendidik, bukan kepada menghukum.
Apapun di sini asasnya ialah Allah Subhanahu Taala tu Maha Pengampun. Sebab tu disebutkan dalam satu hadis qudsi, wa rahmati inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku tu mendahului murka aku. Bukan suruh kita main-main dengan murka Allah Taala. Bukan suruh main-main dengan Allah, tak. Tapi supaya kita ingat bahawa di sana ada Allah Subhanahu Taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang sentiasa bersedia untuk mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan hamba-Nya. Cuba tuan-tuan perhatikan Al-Quran seluruhnya intipatinya terkandung dalam suratul Fatihah. Dan seluruh suratul Fatihah tu terkandung intipatinya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala boleh saja pilih nama Bismillahirrahmanirrahim Hakim, boleh. Bismillahirrahmanirrahim Qadir pun boleh. Boleh. Tetapi yang menjadi ayat pertama dalam Al-Quran tu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kenapa? Kerana tujuan risalah tu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membawa rahmat buat sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan dikau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat buat sekalian alam. Nabi SAW sebut innama ana rahmatum muhdah. Adapun sesungguhnya aku ni adalah pembawa rahmat dan pembawa hidayat. Sifat rahmah. Allah Ta'ala pun sebutkan tentang sifat Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim. Maknanya Rasulullah SAW ni terhadap orang beriman ni bersifat rauf, belas kasihan, bersifat lembut, bersifat rahim, kasih sayang kepada orang beriman. Allah Ta'ala pun sebut wa kana bil mu'minina rahima. Adapun Allah Subhanahu Ta'ala tu terhadap orang beriman tu sangat-sangatlah bersifat pengasih, bersifat penyayang. Jadi salah satu cerminan sifat kasih sayang Allah Ta'ala tu ialah dia sentiasa bersedia mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Tapi itu kita kena ingat maknanya jangan pandang remeh pada perbuatan dosa. Kerana memandang remeh pada perbuatan dosa itu sendiri adalah suatu dosa. Allah Ta'ala bukan suruh kita buat dosa. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kita ni tak pernah lepas daripada dosa. Jadi bila kita berdosa, maka kita kena ingat. Allah Ta'ala sebut apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Qul li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang israf, yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas dalam kehidupan mereka, maknanya melakukan dosa, la taqnatu, jangan sekali-kali putus asa, min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Sebab tu dalam satu doa yang diajarkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, disebutkan apa? Salah seorang, dia merupakan cicit Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, anak kepada Sayyidina Husain, cucunya baginda Rasulullah SAW. Disebutkan dalam satu doa, dia kata, doa disebut inna rahmataka awsa'u, disebutkan doa tu apa? Amal lah, dia sebut, saya terlupa lah dia punya tu, dia kata apa? Maghfirataka arja min amali, inna maghfirataka arja min amali, wa inna rahmataka awsa'u min zambi. Sesungguhnya keampunanmu itu lebih kuharapkan daripada amalanku, dan sesungguhnya rahmatmu itu lebih luas
lebih agung ke atas berbanding dengan kesalahanku. Mana bila kita minta kepada Allah Ta'ala, minta kepada dia rahmat dia. Dan bila kita beramal, jangan kita bergantung kepada amal kita. Jangan kita bergantung kepada amal kita, kerana amal kita itu sendiri adalah merupakan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila orang melakukan suatu dosa, maka pada ketika itu pergantungan dia ialah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah disebut dalam hikam dia apa? Min alamatil i'timadu 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Tanda orang tu bergantung pada amalan dia, tidak bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada rahmat Allah, ialah nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Kurangnya pengharapannya kepada rahmat Allah ketika terjadi sesuatu kegelinciran. Kegelinciran mana? Dia buat dosa, dia rasa putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Kerana selama ni dia bergantung kepada amalan dia, bukan bergantung kepada rahmat Allah. Sedangkan yang dia buat amal tu sendiri pun dengan rahmat Allah, dengan taufik Allah. Hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Marilah menunaikan solat, kita pun jawab tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Marilah kita mencapai kejayaan, tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Bukan makna kita menafikan usaha, tak. Tapi kita tidak meletakkan pergantungan kepada usaha kita, tapi kita memberikan ataupun meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah yang memastikan bahawa usaha kita itu berjaya ataupun tidak. Semua dengan taufik Allah. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu, kata Nabi Syuaib. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak adalah yang memberi taufik kepadaku melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi taufik kepada amal kita, perbuatan kita, dakwah kita tu semua dengan taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Tawakal ni macam mana? Tawakal ni yang untuk masa depan kita ni, kita tak tahu. Sebab tu salah satu apa yang dibacakan oleh Sayyidina Nuh alaihi salam ketika berada di atas kapal, ketika berada di atas kapal ketika banjir besar, dia sebut apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tahu kan apa maksud dia? Cukuplah bagi kami Allah, hasbi Allah ataupun hasbunallah, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah sebagai wakil, sebagai tempat pergantungan. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah SWT yang maha tinggi lagi maha agung. Hasbunallah. Itulah yang sepanjang-panjang berada di atas kapal tu, hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu adalah satu doa bila kita ada masalah, kita ada apa-apa sahaja masalah dalam hidup kita. Lalu hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah sebagai tempat pergantungan. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, yang bertawakal pada Allah, maka baginya tu cukuplah Allah. Cukuplah baginya Allah. Itu sudah mencukupinya. Kerana Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang Allah Ta'ala tak berkuasa. Sebab segala sesuatu tu milik dia. Masalah kita tu datang dengan izin dia. Maka untuk mengangkat masalah kita tu, selain daripada kita berusaha, maka kita minta bantuan Allah supaya segala masalah tu terangkat. Sebab tu kita selalu sebut wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Jangan kau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri walau sekelip mata.
Ini kadang-kadang orang bila tanpa Tuhan, dia rasa dia boleh urus segala-galanya. Dia boleh urus hidup dia. Tapi penyudahnya gagal juga. Penyudahnya gagal juga. Sebab tu Nabi SAW ni dia mengajar kita pengurusan yang tauhidik, pengurusan yang berasaskan kepada tauhid, pengurusan yang menjadikan Tuhan itu sebagai tempat kita bersandar, tempat kita bergantung. Selain daripada kita melakukan perancangan yang terbaik, kita melakukan usaha yang terbaik, tapi tidak disuruh untuk bergantung kepada perancangan dan usaha kita. Tetapi bergantunglah kepada Allah yang memberi taufik kepada kejayaan terhadap perancangan dan usaha kita. Jadi macam itulah maknanya yang kita sebut tadi. Orang yang bila dia terlalu bergantung kepada usaha, dia tak bergantung kepada Allah. Bila dia buat sesuatu kesalahan, maka dia rasa putus asa. Dia rasa dah tak ada peluang dah. Tak. Allah Ta'ala masih bagi peluang. Bahkan orang yang bertaubat tu Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta. Ada satu kisah tentang seorang yang bernama Zazan. Zazan ni merupakan pemuzik lah, penyanyi, pemuzik. Zaman ni berlaku zaman sahabat dulu, zaman Abdullah bin Mas'ud. Jadi Zazan ni dia bermuzik. Lalu dia ditegurlah oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan Zazan ni dia tak kenal Zazan ni dia tak kenal Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud tegur dia, muzik ni kan, lepas tu bukankah baik kalau sekiranya suara kamu yang merdu ini digunakan untuk membaca kitab Allah, untuk membaca Al-Quran. Dia tersentuh dengan perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud terus berjalan. Lalu dia tanyakan kepada orang dekat-dekat tu, siapa dia lelaki yang tegur aku tadi tu? Dia kata, itulah Abdullah bin Mas'ud, sahibu Rasulullah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kerana dia dapat hidayat kerana ucapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tadi, dia pun tinggalkan aktiviti dia tu, terus berlari kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan menangis. Kerana dia sedar selama ni dia lalai. Dia lupa pada Allah. Dia lupa pada kitab Allah. Dia menangis-nangis. Dia nak bertaubat dan dia nak belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud peluk dia dengan kasih sayang, dengan perasaan gembira. Dan dia berkata, kenapa aku tidak cinta kepada orang yang Allah Ta'ala cinta? Apa maksud dia? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang bertaubat. Jadi orang bertaubat ni bertaubat daripada apa? Bertaubat daripada dosa. Makna orang yang berdosa masih dapat peluang untuk dapat cinta Allah, iaitu apabila dia bertaubat. Allah Ta'ala bagi kita suatu motivasi untuk kita sentiasa perbaiki diri. Jadi semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita bertaubat daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, menjauhi perbuatan-perbuatan mungkar dan mengerjakan sebanyak-banyaknya perbuatan ma'ruf. Itu nama Allah SWT Al-Ghaffar. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan ke? Faham mudah saja tak ada masalah yang kompleks, semuanya mudah insya-Allah. Jadi sama-sama kita memperbaharui syahadah kita dan kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.